belajar bagaimana nak menghadapi anak yang tantrum ataupun bagaimana kita nak mengawal keadaan dan mengawal emosi anak ketika anak tantrum. Yang pertama sekali, ibu dan bapa perlu faham bahawa tantrum ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, anak mungkin mahu tunjukkan sesuatu ataupun mahu memberitahu kita tentang sesuatu. Yang kedua, anak berkemungkinan inginkan perhatian dengan cara berkomunikasi secara menjerit, memukul. Mungkin itu saja yang anak rasakan dapat menarik perhatian ibu bapa. Mungkin pada waktu-waktu biasa, bila dia cuba berkomunikasi dengan ibu dan ayah, anak merasakan dia tidak mendapat respon yang dia inginkan. Jadi anak akan tantrum. Yang ketiga, situasi ini biasanya berlaku jika anak inginkan sesuatu. Banyak yang kita nampak kadang-kadang anak tantrum di tempat publik, mungkin di shopping mall bila dia nakkan mainan, dan bila dia tak dapat, anak akan menjerit, menangis, memukul ataupun mencederikan diri dia dekat shopping mall, golek-golekkan badannya. So, bagaimana kita nak hadapi situasi yang macam ni, especially kalau dekat tempat yang awam. Bila kita dah tahu dan kita dah faham mengapa anak-anak ni tantrum, kita sebagai ibu bapa akan dapat lebih bersedia untuk menghadapi dan menangani situasi ini. Okay, yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Step yang pertama adalah ibu dan ayah perlu bertenang dalam menghadapi situasi ini. Bertenang bermaksud jangan datangi mereka dengan keadaan marah ataupun memukul mereka atau memberi amaran, mencubit, membebel, memaki hamun dan sebagainya. Ibu dan ayah perlu bertenang. Mengapa kita sebagai ibu bapa perlu bertenang ketika berhadapan dengan anak walaupun dalam keadaan situasi anak sedang tantrum? Ini adalah untuk mengelakkan anak-anak masuk ke fasa yang seterusnya, fasa yang lebih buruk, iaitu anak respon kepada kita secara mode fly, iaitu melarikan diri, mode fight, iaitu anak melawan kita dengan lebih teruk, ataupun mode freeze, iaitu anak akan terus mendiamkan diri, kakukan diri dan tak menjawab dan tak respon pada kita, which is itu juga adalah satu respon yang tidak baik. Kerana apa yang kita mahukan adalah anak dengar nasihat kita, anak berhenti menangis, anak tenang dan anak bijak membuat keputusan. Itu yang kita mahukan. Okey, step yang kedua, ibu dan ayah perlu elakkan untuk tunjuk reaksi panik ataupun terkesan terhadap perlakuan yang ditunjukkan oleh anak. Datangi anak secara tenang dan bersahaja, seolah-olah apa yang mereka buat tidak memberi kesan kepada anda. Kerana kita tak nak anak jadikan tantrum ini sebagai senjata untuk mereka dapatkan sesuatu. Adalah amat penting untuk kita kekal menunjukkan rasa prihatin terhadap apa yang ditunjukkan oleh anak, tetapi dalam masa yang sama kita tidak panik dan kita tidak menunjukkan bahawa kita terkesan dengan apa yang dilakukan oleh anak. Step yang ketiga adalah ibu dan ayah boleh cuba untuk memberi pilihan kepada anak. Contohnya, ibu dan ayah boleh suarakan kepada anak, tanyakan kepada anak apa yang anak mahukan. Tetapi jika anak kekal menangis dan sebagainya, datangi anak dengan baik, sentuh anak kalau boleh eye contact ada dengan anak, dan katakan pada anak, Zidan, kalau Zidan menangis macam ni, Mama tak boleh dengar, Mama tak tahu apa yang Zidan nak. Tapi kalau Zidan berhenti menangis, Mama mungkin boleh tahu apa yang Zidan nak. Jadi sekarang Zidan nak menangis dulu ataupun Zidan nak bagi tahu Mama sekarang? Kalau anak kekal menangis, katakan pada anak, okey, Zidan nak nangis dulu. Okey, Zidan nangis dulu. Bila Zidan nak cakap dengan Mama, Mama ada dekat sini, okey? Nanti Mama datang kat Zidan, okey? Alright. Step yang ketiga itu adalah di mana kita memberi pilihan kepada anak supaya dia boleh membuat keputusan sendiri dan supaya dia boleh menilai sendiri apa akibat daripada keputusan yang dia buat. Kita nak cuba memberi pengajaran kepada anak bahawa dengan berkelakuan buruk, anak tidak akan dapat apa yang diinginkan, melainkan dia cuba berkomunikasi dengan kita dengan cara yang baik. Kadang-kadang bila kita beri pilihan kepada anak, anak akan lebih kuat menangis.
sebab dia rasa dia tak dapat barang yang dia nak ataupun apa yang dia inginkan tu secara automatik. Dia nangis sikit tak dapat, so dia nak cuba menangis lagi. Ini adalah dalam keadaan mood seperti yang saya cakap tadi, bila anak respon dalam keadaan dia tidak selamat ataupun dia resah, dia akan terdorong untuk menunjukkan respon-respon survival seperti mode flight, mode fight and mode freeze. Jadi bila anak nak tunjukkan protes kepada kita, anak mungkin akan terdorong untuk lebih kuat menangis. Tapi tak apa, Mummy and Daddy perlu kekal tenang. Adalah paling penting, Mummy and Daddy perlu kekal tenang walaupun anak semakin menangis kuat. Jadi bila anak tu semakin menangis kuat, just leave it dia, tinggalkan dia, beri dia ruang, beri dia masa. Tapi dalam masa yang sama, anak perlu ada dalam pandangan dia. Bermaksud jika anda nak jauh sedikit pada anak, jangan sampai anak tak boleh pandang anda. Sebab kita nak anak tahu bahawa kita prihatin dan mahu mendengar apa yang dia cakap. Cuma kita nak beri dia masa ataupun cuma kita nak beri dia faham bahawa menangis tidak akan mendatangkan kebaikan kepada dia. Jadi kita akan tinggalkan dia sebentar. Kita tinggalkan dia jauh sikit dan kita akan cakap, Zidan, okey, Zidan nak menangis, Zidan nangis dulu. Kalau Zidan nak menangis, Zidan nangis, tapi Mama ada kat sini. Kalau Zidan nak cakap apa-apa dengan Mama, Mama ada kat sini tau. Bagi anak rasa bahawa dia sebenarnya didengari, ada orang ambil peduli dengan dia, tapi disebabkan perangai dia sedang menangis, kita juga perlu tunjukkan kepada anak bahawa kita perlu tegas, bahawa kita tidak boleh mengikut tantrum dia supaya ia tidak dijadikan sebagai habit dan anak tak jadikan sebagai senjata untuk dia dapatkan apa yang dia nak. So kita as parents perlu tegas, at the same time kita perlu sayang dan prihatin dan ambil tahu kepada setiap perlakuan dan gesture yang dia tunjukkan. Okay, bila kita dah boleh mengawal emosi dan kita boleh mengawal keadaan, walaupun dalam keadaan anak terpekik, terlolong semua, kita masih tenang, anak juga akan terdorong untuk tenang. Secara perlahan-lahan, emosi dia akan berkurang, tone down ke tahap yang lebih rendah, kerana dia dapat merasakan dengan menangis dia tak dapat juga apa yang diinginkan, and dia dapat merasakan bila dia menangis tekak dia mungkin sakit, dia rasa penat dan sebagainya. Jadi anak akan mula slowly tone down. Bila dalam keadaan macam ni, anak mungkin dah mula dapat mengawal emosi dan datang kepada kita dan cakap. Sebab tadi kita ada cakap dengan anak kan, kalau anak nak cakap dengan kita, okay, we are here to listen to you, to hear what you want. So anak mungkin akan terdorong datang kepada kita dalam keadaan nangis yang sikit-sikit cakap, mungkin dia cakap nak main handphone. Okay, ini adalah satu situasi lagi yang perlu kita belajar bagaimana kita nak mengawal permintaan anak ataupun kita nak menghadapi permintaan anak yang kita tak boleh beli. Contoh seperti bermain handphone adalah tidak baik kepada kanak-kanak, jadi kita tak nak beli. Jadi bagaimana kita nak memberitahu kepada anak-anak bahawa permintaan ni kita tak boleh penuhi? Yang pertama, ibu dan ayah perlu bijak menterjemah perlakuan, permintaan dan perasaan anak. Sejauh mana keinginan dia dan sejauh mana ketaksuban dia kepada apa yang dia inginkan. Jadi sekiranya permintaan dia adalah sesuatu yang kita memang tak boleh beri, yang pertama kita perlu cuba alihkan perhatian anak. Mungkin kita boleh offer dia, beri lagi satu pilihan kepada anak. Okey, telefon ni memang Zidan tak boleh tengok sebab Zidan budak kecil, telefon ni akan merosakkan mata Zidan. Tapi apa kata Zidan ikut Mama basuh pinggan? Kita boleh basuh pinggan sama-sama dan Mama akan bagi satu pinggan untuk Zidan, satu pinggan untuk Mama. Kita akan basuh sama-sama dan benda ni sangat best. Zidan nak try tak? Okey, begitu. Kita cuba memberi sesuatu, offer kepada anak sesuatu yang lebih baik ataupun sesuatu yang dia suka. Especially benda ni akan kata tu lebih menjadi jika kita offer sesuatu yang anak suka. Jadi sentiasa bijak menterjemah perasaan anak, gesture yang ditunjukkan oleh anak dan expression dan tahap ketaksuban dia kepada apa yang dia mahukan. Tetapi
Tapi dalam masa yang sama, kita perlu selitkan dengan nasihat-nasihat mengapa perkara yang diinginkan tu kita tak boleh beri. Dalam kita menangani tantrum anak adalah penting sebagai ibu bapa untuk kita kekal konsisten terhadap segala peraturan yang telah kita buat. Contoh, jika anak inginkan telefon tapi kita dah buat dalam peraturan semasa anak tak tantrum, kita tak bagi anak main telefon. Tapi bila anak tantrum, kita lemah, kita jadi malas nak hadapi segala tangisan dan sebagainya. Jadi kita bagi juga handphone tu ke anak. So ini sepatutnya dielakkan sebab kita tak nak anak menjadikan tantrum sebagai senjata untuk dia dapatkan apa yang dia mahu. Jadi dalam setiap perlakuan kita, sama ada ketika kita menghadapi anak sedang tantrum ataupun ketika anak dalam keadaan biasa, kita perlu kekal konsisten dengan segala peraturan yang kita buat supaya anak terdidik untuk disiplin dan anak terdidik untuk dengar arahan kita. Sewaktu kita cuba untuk mengalihkan perhatian anak dengan memberi pilihan yang lebih baik kepada anak, kita perlu kekal fokus kepada perlakuan-perlakuan baik yang anak tunjukkan. Contoh, macam saya tunjukkan tadi, jom Zidan kita basuh pinggan. Okey, lepas tu bila dia bergerak ataupun dia dalam berhati nak kasih juga tangan dia untuk cuba basuh pinggan dan segalanya. So, wow, Zidan ni bagus. Zidan dengar cakap mama. Zidan basuh pinggan. Zidan tak main telefon. Zidan faham. Alhamdulillah. Zidan hari ni macam handsome Mama tengok Zidan ni bagus kalau Zidan tak nangis. Sebab Mama rasa macam dekat Zidan dah tak sakit kalau Zidan tak nangis. Macam ni Zidan tak ada hentak-hentak kaki ni, Mama rasa gembira. Sebab Zidan dengar cakap Mama. Zidan ni budak baik Budak baik Zidan ni Dan sekarang Zidan tolong Mama basuh pinggan. Wow, Zidan ni ya Allah, anak Mama yang paling baik. Mama sayang Zidan. Mama sayang sebab Zidan tak nangis, sebab Zidan dengar cakap Mama, sebab Zidan jadi budak baik. Jadi fokus kepada perlakuan-perlakuan baik dia sambil memuji dia untuk tunjukkan perhargaan dan untuk tunjukkan yang kita menggalakkan dia untuk kekal positif, jadi budak baik. Anak-anak ni memang terdorong dalam menerima bentuk-bentuk perhargaan daripada segi pertuturan, image, sentuhan dan sebagainya. Untuk kanak-kanak especially di bawah 9 tahun, otak mereka di bahagian gestalt yang kita panggil bahagian otak gestalt adalah lebih aktif berbanding dengan otak logik. Jadi adalah normal untuk seorang kanak-kanak bersifat tantrum jika dia inginkan sesuatu atau inginkan perhatian. Selain daripada kita memberi galakan dan penghargaan melalui perlakuan baik dan kerjasama yang ditunjukkan oleh anak, kita juga boleh merangsang karakter yang baik, beradab, serta membantu anak untuk lebih terkawal emosinya dengan sentuhan kasih sayang, ciuman dan juga pelukan. Langkah yang seterusnya untuk kita elakkan anak untuk lebih kerap tantrum, kita perlu jauhkan kanak-kanak ini dengan segala perkara ataupun barang-barang, tempat, anybody yang akan menyebabkan tantrum mereka dicetus. So kalau macam kita dah tahu macam tadi telefon, elakkan untuk kanak-kanak ni nampak telefon. Elakkan untuk guna telefon di depan mereka yang boleh buatkan mereka rasa nak guna, ataupun elakkan tunjuk game-game daripada handphone kepada kanak-kanak. Kalau macam kanak-kanak ni selalu tantrum kalau nampak mainan, so jangan bawa mereka ke tempat-tempat itu. Instead of kita bawa mereka ke tempat mainan, mungkin kita boleh kenalkan kepada mereka tempat-tempat yang ada buku supaya mereka lebih minat kepada tempat-tempat yang begitu. Okey, untuk yang terakhir, suka saya nak sharekan kepada mami and daddy di luar sana bahawa kanak-kanak kecil ini, terutamanya bawah 9 tahun, mereka sebenarnya terdorong untuk sukakan sesuatu yang berbentuk image, bahasa-bahasa yang berirama, jenis-jenis sentuhan, sesuatu yang beremosi, sesuatu yang menunjukkan expression seperti face expression, body gesture, juga aktiviti-aktiviti yang berbentuk sensori, berwarna dan kinestetik.
So dalam kita membentuk perilaku, membentuk jiwa anak, membentuk karakter anak, jadi gunakan aspek-aspek ini untuk membantu anda dalam memberi yang terbaik kepada anak. Kawal emosi, kawal situasi, jadi kita boleh mengawal anak kita, insya-Allah. Jika anda rasakan perkongsian ini adalah sesuatu yang bermanfaat kepada anda, jangan lupa like and subscribe.